Tiap-tiap nabi diadakan bagi mereka itu syariat dan minhaj. Ada syariat-syariat pada zaman Nabi Musa, tidak diteruskan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, antaranya orang-orang Bani Israel, kalau mereka pergi berperang, mereka menang. Dalam hadis tentang Yusha bin Nun, Bani Israel apabila menang dalam peperangan, harta rampasan perang mereka tak boleh ambil. Dia kena bakar, kena buang. Dan Nabi SAW dalam satu hadis memberitahu kita, bagi umat aku, mereka boleh ambil harta rampasan perang, ghanimah. Bumi ini di mana-mana pun boleh buat tempat solat bagi umat Islam, tidak kepada umat terdahulu. Banyak syariat yang berubah, tetapi puasa difardukan kepada kamu sebagaimana difardukan kepada umat-umat yang terdahulu. Kenapa? La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala menyebut puasa tujuannya supaya bertakwa. Persoalannya, kenapa puasa yang kita laksanakan semenjak daripada kecil sampai kita dewasa, kita kaji sendiri, kita lihat pada diri kita sendiri, tak pernah menghasilkan takwa. Kenapa? Kerana kita tidak berpuasa sebagaimana yang diajar oleh Nabi SAW. Puasa yang membentuk takwa, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Artinya, tidak semua orang yang berpuasa menjadi bertakwa. Puasa ada beberapa peringkat. Peringkat pertama antara disebut oleh Imam Al-Ghazali, Saumul umum, puasa yang umum, puasa awam. Apa dia? Puasa yang macam mana? Puasa peringkat awam, iaitulah al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajr ila ghurubi syams. Puasa dari segi hukum sah, iaitu menahan diri daripada makan dan minum daripada terbit fajar sampailah terbenam matahari. Kalau tuan-tuan boleh jaga daripada terbit fajar subuh sampai waktu maghrib, tak makan, tak minum, tak berjimak, tak bersetubuh, puasa tuan-tuan sah. Sah bermakna tuan-tuan tidak dikira meninggalkan puasa. Puasa sah. Tapi tidak boleh membentuk takwa sekiranya orang itu berpuasa tapi tak semayang. Sekiranya dia berpuasa, dia masih melakukan maksiat, dia masih lagi berdating, boyfriend, girlfriend, dia masih pergi tengok wayang, ya, dia masih mendedahkan aurat, ya, dan lain-lain. Puasanya masih lagi dia mengumpat. Ada satu athar daripada Jabir radhiyallahu an. Jabir ibn Abdullah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyebut, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuk." Sekiranya kamu berpuasa, hendaklah pendengaran kamu berpuasa. Maknanya telinga kita kena menghalang, kita kena halang diri kita daripada mendengar perkara-perkara yang tak baik, mengumpat, gosip-gosip, ya, mencerca, memfitnah dan lain-lain. Dan penglihatan kita, mata kita juga mestilah berpuasa. Berpuasa macam mana? Iaitu tidak melihat perkara-perkara maksiat. Petang-petang sementara nak tunggu buka puasa, tak payahlah tengok drama-drama Filipina, Spanyol yang pakaian-pakaian tak senonoh tu. Sementara nak tunggu buka puasa, tak payahlah tengok cerita Hindustan. Mata. Walisanuk, lisan, lidah kamu juga berpuasa. Jangan bercakap perkara-perkara yang keji. Ya, semua ini diajar oleh Nabi SAW. Kalau kita lihat dalam hadis, ya, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, qala Nabi SAW, "Man lam yada' qawla zur wal 'amila bih, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam.
Sesiapa yang berpuasa, dia tak tinggalkan cakap bohong. Dia kalau puasa cakap menipu ni biasa. Berdusta, qaulaz zur, termasuklah orang yang menjadi saksi palsu. Ya, menjadi saksi palsu, pergi mahkamah jadi saksi palsu. Menipu, berbohong, berdusta. Allah Ta'ala tidak berhajat dia tinggalkan makan dan minum. Maknanya dia tinggalkan makan minum itu nak dapat pahala, supaya Allah terima puasa dia. Tapi Allah tak terima. Allah tidak berhajat dia meninggalkan makan dan minumnya. Sebab itu puasa yang seperti mana dilakukan oleh orang-orang awam pada hari ini, puasa seperti inilah yang kita bimbang termasuk dalam golongan yang dinyatakan oleh Rasul SAW. Macam mana? Nabi kata, kam min sha'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa tidak mendapat apa-apa pun daripada puasanya, tak ada pahala melainkan lapar dan dahaga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Ada beberapa lafaz lain dari kalangan ulama nak menceritakan bahawa ramai orang yang berpuasa Allah tak terima. Kenapa? Takwa, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Apa itu takwa? Secara ringkasnya ulama menyebut at-taqwa al-murad bit-taqwa al-imtisal bi awamirillah wajtinab an nawahihi. Takwa itu ialah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Maknanya bila mana berpuasa kena salat. Ramai puasa tak semayang. Dia tak solat zuhur tadi, dia tak solat asar, tarawih dia datang. Tarawih sunat, semayang fardu wajib. Laisa hunak nafilah illa ba'da iqamatil faraid. Tidak dikira amalan itu sebagai sunat, melainkan mesti didirikan dahulu benda wajib. Solat yang fardu dicukupkan, baru dilakukan perkara sunat. Ni kena saya sebut, ya tuan-tuan, kita ambil peringatan sama-sama. Dia kejar tarawih, dia tak kejar yang fardu. Macam mana nak jadi takwa? Dalam keadaan berpuasa, dia mendedahkan aurat. Tuan-tuan tengoklah anak-anak muda kita yang pergi beli juadah buka puasa kan, yang meniaga bersama, pakaian nampak pusat. Orang yang nak beli pun tersasul, Haji. Dia nak beli apam balik. Yang awet tu tanya, abang nak beli apa bang? Bagi saya pusat dua. Bagi saya apam balik dua. Boleh pahala pusat hari tu, boleh dosa pusat hari tu. Ni puasa macam ini tidak boleh membentuk takwa. Tidak boleh membentuk takwa. Jadi takwa itu maknanya puasa, tuan-tuan, kita kena laksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, perkara-perkara yang haram. Kenapa puasa ini boleh membentuk takwa? Apa yang tuan-tuan tak boleh makan waktu siang? Cuba ingat balik. Apa? Nasi, ayam goreng, ikan bakar. Padahal semua tu halal. Tuan-tuan beli murtabak pukul 5, boleh makan pukul 5. Tuan-tuan tunggu sampai azan. Padahal murtabak itu halal. Bukan murtabak je lah, apa-apalah tuan-tuan beli. Air yang tuan-tuan beli, air cendol, air kelapa, air tebu, Masya Allah. Air tebu tak tahan tu. Tuan-tuan beli dekat kedai tu, sejuk, dia punya air batu tu meleleh-leleh. Kita punya teriur nak minum air itu, adakah kita minum jam-jam tu? Kita tunggu sampai azan. Maknanya puasa mendidik kita, jangan makan, jangan minum benda yang halal. Tuan-tuan ada isteri, yang bujang-bujang tak ada isteri Tuan-tuan nak berjimat waktu siang, tahan. Nampak isteri kita tengah membasuh pun, tengok dia basuh tu berasa lain macam, lari. Kan jadi benda yang tak diingini nanti. Jadi benda bukan-bukan payah. Kita tidak akan berjimat dengan isteri kita, padahal isteri itu halal.
Uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Waktu malam halal. Kita tahan benda-benda yang halal. Allah Ta'ala nak mendidik kita, tuan-tuan. Kalau kita boleh tahan diri kita daripada perkara-perkara yang halal, sudah tentulah kita dapat menahan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang haram. Ya, masalahnya kita ni sebulan Allah Ta'ala didik kita dengan ibadat puasa ini, tetapi jarang di kalangan kamu, ya, di kalangan manusia yang mengambil, yang berfikir tentang hikmah di sebalik puasa. Saya rasa memadai untuk malam ini, tuan-tuan, sebagai bahan kita berfikir malam ini. Mudah-mudahan puasa kita pada kali ini, tahun ini, kita boleh ubah, ya, menepati apa yang dikehendaki oleh Allah. Tidak sekadar kita berpuasa menahan makan dan minum dan syahwat, itu puasa awam. Puasa pada peringkat kedua, kata Imam Al-Ghazali, saumul khusus, puasa yang khusus, iaitu di samping menahan diri daripada makan dan minum dan berjima, kita juga menjaga pendengaran, penglihatan dan lidah. Ada puasa yang lebih tinggi, saumu khususil khusus, iaitulah orang yang berpuasa hatinya tidak lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat tinggi untuk peringkat kita, tuan-tuan, melakukan perubahan pada tahun ini. Mudah-mudahan puasa kita lebih baik daripada puasa tahun lepas, tahun-tahun yang lalu. Kita kalau boleh ambil peringkat kedua, itu pun sudah memadai untuk kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita takwa dengan ibadat puasa yang kita lakukan. Ya, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.